berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersua menyampaikan forum ilmiah kita pada hari ini. Saya Nur Nasha Sofia binti Syarudin selaku moderator anda pada hari ini. Berhimpun kita di sini adalah untuk membincangkan topik yang sangat hangat pada zaman ini iaitu cabaran akidah semasa. Sebelum kata bersulam bicara, marilah kita berkenal-kenalan dengan barisan panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi di Kolej Matrikulasi Johor ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana nampaknya para hadirin kita tidak senang duduk melihat kejeritaan dan ketampanan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, tampak pemandu, manis dan anggun senyumannya. Namun, jangan tidak tahu hadirin, Saudari Nur Arifah Sofia binti Abdul Manaf merupakan gadis yang sangat petah berkata-kata serta bijak orangnya. Apa khabar saudari? Ada-ada sahaja gelagat saudari moderator kita ini. Alhamdulillah, saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, sihat-sihat sahaja. Terima kasih saudari. Kita teruskan dengan ahli panel kita yang kedua. Tampak pendiam orangnya, namun diam-diam ubi berisi, diam-diam ubi berkarat. Saudara Izzan Naim bin Bazli merupakan jejaka yang berpengetahuan tinggi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat sejahtera indah. Alhamdulillah, semuanya segak belaka pada hari ini. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, mari kita kembali kepada topik forum kita iaitu cabaran akidah semasa. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sebelum ahli panel kita mengupas topik ini dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk menyatakan definisi akidah sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini. Akidah dari sudut bahasa berasal dari kata al-aqdu iaitu kesepakatan kuat dan al-rabit iaitu ikatan yang kuat. Pengertian akidah dari sudut istilah pula bererti al-jazim al-zihnu hakam iaitu keyakinan hati yang kuat. Dari sudut Al-Quran pula, akidah didefinisikan sebagai perkara pokok ataupun asas yang mengikat insan supaya mentauhidkan Allah. Justru itu, umat Islam haruslah menjaga akidah mereka agar kita tidak terjebak dalam agama yang sesat. Sidang hadirin, pastinya hadirin tertanya-tanya, apakah ciri-ciri akidah yang benar dan batil? Justru itu, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Saudari Nur Arifah Sofia binti Abdul Manaf untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri akidah yang benar dan batil. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari moderator kita kerana memberi saya kesempatan untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perbezaan antara akidah batil dan akidah benar. Akidah yang benar adalah pegangan yang penting dan harus dititik beratkan dalam kehidupan seharian. Akidah yang benar ialah mempunyai keyakinan yang teguh terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak mahu menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat dan kamu tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati serta disayangi sekalian. Kita sebagai umat Islam mestilah bijak dalam mengetahui dan membezakan antara akidah benar dan akidah batil supaya kita sentiasa berada landasan yang benar untuk menjadi umat Islam yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kita mestilah mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Selain itu, kita seharusnya menjauhi diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang diberkati sekalian, marilah kita
bersama-sama menjauhi diri daripada melakukan aktiviti syirik seperti mengamalkan sihir ataupun menyembah berhala. Sesungguhnya bukankah sudah terang lagi bersulur bahawa perbuatan yang berdemikian sememangnya bercanggah dengan akidah yang kita pelajari. Bagi mengelakkan diri daripada terus berada dalam keadaan terpesong daripada akidah yang benar, kita perlulah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menanamkan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat dalam diri masing-masing. Akidah yang batil pula didefinisikan menafikan tentang kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian, mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah antara salah satu ciri-ciri akidah yang batil. Contohnya, ajaran Syiah yang tidak mengikut dan menolak ajaran As-Sunnah wal Jamaah. Syiah terbahagi daripada 3 kumpulan, iaitu Syiah Imamiyah, Batiniyah dan Zaidiyah. Syiah Batiniyah merupakan golongan yang paling sesat dan radikal berbanding yang lain. Oleh itu, selain itu melakukan amalan, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan akidah Islam. Seumpamanya adalah tangkal mempertahankan diri dan upacara menolak banjir. Itu saja sedikit pencerahan daripada saya tentang ciri-ciri akidah benar dan batil. Terima kasih saudari atas pencerahan yang cukup jelas. Sebentar tadi saya perasan saudari sebutkan tentang jenis tauhid, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' sifat. Jadi bolehkah saudari menerangkan dengan lebih lanjut tentang 3 jenis tauhid tersebut? Boleh cik moderator kita yang cantik manis senyumannya. Tauhid rububiyah ialah Allah ialah pengatur segala sesuatu. Dia pemiliknya, dia pencipta dan dia pemberi rezeki. Manakala tauhid uluhiyah pula ialah yang kita berkeyakinan tinggi hanya kepada Allah yang layak disembah dan tidak boleh disekutukan dengan apapun. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, tauhid ini juga merupakan yang dapat membezakan antara orang muslim dan orang musyrik. Seterusnya, tauhid asma' sifat merupakan bentuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan dan zat yang layak disembah. Dalam tauhid asma' sifat, pengesaan ini berkaitan dengan nama-nama dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang pertama akan pencerahannya yang cukup jelas sekali. Merujuk kepada apa yang telah ahli panel kita yang pertama terangkan sebentar tadi, dapat saya rumuskan bahawa ciri-ciri akidah yang benar adalah mengamalkan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan hadis, percaya terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala serta mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun begitu, ciri-ciri akidah yang batil pula ialah menafikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala serta melakukan amalan upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, setiap masalah pasti ada puncanya. Justru itu, saya menjemput saudara Izzat Naim bin Bazli untuk menerangkan dan membincangkan sedikit sebanyak tentang faktor-faktor penyelewengan akidah ini. Dipersilakan saudara. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin menekankan tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Mari kita lihat pada zaman kemodenan ini. Perkara yang menyesatkan akidah semakin berleluasa, manakala perkara yang sebaliknya semakin kurang. Hal ini terjadi kerana masa kini terbuka pada perkara-perkara tersebut. Misalnya, di media sosial dipenuhi dengan perkara maksiat yang boleh merosakkan fikiran generasi anak muda, kerana kanak-kanak juga boleh terjumpa perkara tersebut. Sidang hadirin, melihat kepada realiti ini dapat dipaparkan punca-punca penyelewengan akidah untuk kita jadikan pengajaran adalah seperti yang berikut. Yang pertama, jahil terhadap
prinsip-prinsip asas akidah yang benar. Hal ini terjadi kerana sikap tidak mahu mempelajarinya atau kurangnya perhatian terhadap ilmu agama. Golongan seperti ini mempelajari akidah hanya pada permukaannya sahaja dan bersikap sambil lewa dalam mendalami ilmu akidah. Ini mengakibatkan generasi muda sekarang yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak mengerti perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Sehingga perkara yang benar dianggap batil dan perkara yang batil pun dianggap benar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang bermaksud, dan sesungguhnya akan kami isi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua pula, kurangnya bimbingan agama dalam keluarga. Peranan orang tua dalam membina anak-anak sangatlah besar. Pada masa ini, kita membiarkan anak-anak membesar di bawah asuhan teknologi seperti televisyen, telefon bimbit dan gadget lain-lain. Mereka akan menjadi lalai dan cenderung untuk meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, keluarga yang mendidik anak-anak mereka tanpa asas akidah Islam juga menyebabkan anak kecil itu keliru dalam menghayati ilmu akidah apabila mereka dewasa. Selain itu, taksub pada ajaran nenek moyang. Hal ini berlaku dengan tetap mempertahankan tradisi nenek moyang mereka walaupun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran walaupun yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran 19 ayat 19 dan ayat 85 yang membawa maksud, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam, dan sesiapa yang mencari agama yang lain selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Saudara, bolehkah saudara berikan contoh ajaran nenek moyang yang manakah yang merosakkan akidah kita? Sudah tentu boleh, saudari moderator. Antara contoh ajaran nenek moyang yang boleh mencarakan akidah kita ialah mempercayai pasal gaib yang pada angka yang huruf. Sebagai contoh, terdapat kepercayaan di mana angka 7 membawa ruah dan angka 8 pula membawa sial. Selain itu, terdapat juga ajaran di mana kita percaya pada kuasa sumpah seperti manusia boleh menyumpah anaknya menjadi batu dan menyumpah sesebuah negara menjadi padang jarak terputus selama 7 keturunan. Akhir sekali, ajaran nenek moyang kita yang menyesatkan kita ialah mempercayai kuasa bomoh yang boleh menambul permintaan seseorang atau meminta penawar untuk penyakit misteri. Hal ini termasuk dalam golongan khurafat, dan kita sebagai umat Islam tidak seharusnya mempercayai kepercayaan tersebut kerana ia boleh mencalahkan akidah kita. Terima kasih saudara atas penjelasan yang cukup bermakna. Dari apa yang ahli panel kita yang kedua terangkan tadi, terdapat ajaran-ajarannya yang selama ni kita menganggap remeh namun ia telah pun mencalahkan akidah kita. Ya saudari, faktor yang terakhir ialah faktor mengikut budaya barat. Masyarakat zaman ini mengira bahawa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita dapat meniru gaya hidup mereka. Mereka menyangka bahawa kecanggihan dan kekayaan adalah ukuran kehebatan. Mereka lupa akan kekuasaan dan keluasan ilmu Allah yang telah mencipta mereka dan kurniakan segala ilmu untuk mencapaikan kemajuan semacam itu. Sebagai contoh, mereka meniru fashion artis idola mereka walaupun fashion tersebut
bertentangan dengan syariat Islam. Setakat ini saja saudari moderator tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih saudara atas penyampaian yang cukup bermakna sebentar tadi. Jadi dapat saya simpulkan bahawa terdapat 4 faktor kecelewengan akidah yang berlaku. Faktor pertama adalah faktor kejahilan seseorang terhadap prinsip-prinsip akidah yang benar. Faktor yang kedua pula adalah faktor kekurangan bimbingan keluarga dan taksub kepada ajaran nenek moyang. Dan akhir sekali, faktor mengikut budaya barat juga merupakan faktor kecelewengan akidah berlaku. Baiklah, hadirin yang budiman, daripada surah Al-Insyirah ayat ke-5 hingga 6, ada mengatakan bahawa maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Justru itu, saya mempersilakan saudara Izzah Naim untuk menerangkan sedikit sebanyak langkah-langkah mengatasi penyelewengan akidah. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Antara langkah yang paling mudah adalah dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini kerana Al-Quran ini diturunkan sebagai pedoman yang petunjuk umat Islam. Dan Allah juga telah menetapkan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Kandungan Al-Quran juga dipenuhi dengan pelbagai perkara seperti hukum-hukum syariat, sejarah Islam, sumber ilmu pengetahuan dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, langkah yang seterusnya adalah pihak berkuasa juga perlu mencampur tangan dalam hal-hal begini agar dapat membendung penyelewengan akidah. Dengan menguasakan undang-undang, kita dapat menghalang ajaran-ajaran sesat yang sedang berleluasa ini. Sebagai contoh, dikenakan hukuman yang sepatutnya kepada golongan yang menyebarkan ajaran palsu dalam masyarakat. Hal ini demikian supaya dapat menghindari penyelewengan ini dan elakkan cemarnya imej umat Islam. Izinkan saya untuk menambah sedikit sebanyak tentang langkah-langkah mengatasi penyelewengan akidah. Salah satu daripada langkah-langkahnya ialah pihak berkuasa mestilah mengambil langkah dengan menganjurkan program pemulihan akidah agar mereka yang telah menyimpang daripada ajaran Islam. Contohnya, pihak JAKIM boleh mengadakan program pemulihan akidah tersebut dengan menjemput orang-orang yang pakar dalam hal keagamaan seperti mufti atau ustaz dan ustazah. Contohnya, tujuannya mengadakan program pemulihan akidah ialah supaya mereka yang telah terpesong daripada akidah yang sebenar dapat belajar semula tentang ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, kita sebagai umat Islam mestilah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam supaya kita tidak mengikut dengan ajaran akidah yang batil kelak satu hari nanti. Salah satu langkah-langkah mengatasi penyelewengan akidah, umat Islam perlulah sentiasa berpegang dan mempunyai fahaman yang penuh dengan akidah yang benar agar dapat memperoleh kejayaan di dunia dan insya-Allah di akhirat nanti. Terima kasih saudara dan saudari kerana menerangkan dengan mendalam dan terperinci tentang langkah untuk membendung penyelewengan akidah ini. Oleh itu, berdasarkan hujah 2 orang ahli panel kita sebentar tadi, dapat saya simpulkan bahawa sebenarnya setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing untuk membendung akidah ini, untuk membendung masalah ini. Hadirin yang saya kasih sekalian, kita dapat lihat zaman sekarang di sosial media, netizen sering menegakkan hak-hak mereka sehingga terdapat hak-hak yang mencalarkan akidah kita. Contohnya seperti hak LGBT dan hak untuk tidak menutup aurat. Oleh itu, terdapat sebuah persoalan yang bermain-main dalam fikiran saya dan mungkin juga fikiran para hadirin kita pada hari ini, iaitu apakah cara untuk menghindarkan diri kita daripada terjebak dalam perkara ini. Jadi, saya persilakan ahli panel kita yang kedua untuk menjawab soalan ini. Pada pendapat saya, ancaman fahaman itu boleh diatasi jika masyarakat memahami sepenuhnya akidah
fiqh dan tasawuf yang dianjurkan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dengan cara ini, apabila kita sudah tahu dan faham apa itu ciri sebenar ahli sunnah wal jamaah, sudah pasti tidak ada masalah untuk berdepan ancaman daripada musuh Islam yang sentiasa cuba mengelirukan kita. Begitu juga melalui pegangan kuat atau keyakinan yang kuat dalam konteks akidah, menjadikan kita mengetahui sesuatu kepercayaan perlu bersifat pasti dan amat. Selain itu, saya memerlukan keyakinan yang tinggi dalam rukun Islam dan iman. Hal ini berkait rapat dengan mempelajari ilmu agama sejak dari kecil lagi. Dalam perkara ini, ibu bapa berperanan penting dalam melakukan tanggungjawab mereka yang untuk mengajar ilmu agama kepada anak-anak mereka sejak di usia setahun jauh lagi. Saya pasti rakyat Malaysia tidak asing lagi dengan pepatah yang disebut melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan mendidik anak-anak sejak kecil, dapatlah anak kita membezakan perkara yang betul dan yang mana yang salah. Seterusnya, ibu bapa juga boleh menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama untuk mereka mempunyai pemahaman yang lebih mendalam supaya anak-anak mereka mempunyai teras akidah yang kukuh. Terima kasih saudara atas hujah tersebut. Demikianlah hujah daripada ahli panel kita yang kedua yang sangat tepat dan menjawab persoalan saya selama ini. Jadi saya ada lagi satu soalan, iaitu pada baru-baru ini terdapat kes di mana JAKIM sendiri telah mengupas hadis yang daif kepada warga netizen di aplikasi Twitter yang sebut tentang Sultan adalah bayangan Tuhan. Jadi soalan saya di sini, jika JAKIM sendiri membuat pernyataan seperti berikut, jadi siapakah yang boleh kita jadikan sebagai rujukan? Jadi saya persilakan ahli panel kita yang pertama untuk menjawab persoalan saya ini. Menarik soalan daripada Cik Moderator kita ini. Sebelum saya mengupas, dengan lebih lanjut izinkan saya untuk menerangkan tentang isu JAKIM tersebut. Ketika mentafsir surah Al-Baqarah ayat 30 berhubung dengan manusia sebagai khalifah Allah di bumi, Al-Imam Al-Baidawi berkata, khalifah itu bermaksud dari segi bahasa siapa yang menggantikan tepat pihak yang lain atau menjadi penggantinya. Yang dimaksudkan dengan khalifah dalam ayat ini ialah Adam AS, kerana beliau merupakan khalifah Allah di buminya. Demikian sekalian Nabi yang Allah utuskan mereka sebagai pengganti khalifah bagi memakmurkan bumi, menguruskan manusia dan menyempurnakan keperluan mereka serta melaksanakan perintah Allah ke atas mereka. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Munawi dalam Fiqh Al-Khadil ketika menafsir maksud Al-Sultan bayangan Allah di bumi, beliau berkata, kerana dia memelihara manusia daripada keburukan dan seperti bayang memelihara daripada panas matahari. Oleh itu, bayangan Tuhan dalam konteks hadis tersebut bukanlah bermaksud kesucian penguasa sehingga tidak boleh dibahas dan dipertikaikan. Berbalik kepada soalan saudari moderator kita, selain JAKIM, kita juga boleh merujuk kepada mufti yang tugasnya adalah mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak. Kita juga boleh rujuk kepada laman web rasmi mufti untuk mengenal pasti hadis-hadis yang sahih dan hadis yang daif. Selain itu, kitab boleh rujuk ahli ulama dan ustazah yang diiktiraf mempunyai pengetahuan ilmu agama yang luas untuk dijadikan rujukan dalam perkara yang kurang jelas dan tidak difahami. Sungguh pun begitu, sebaik-baik rujukan kita adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Terima kasih saudari kerana sudi mengupas persoalan saya sebentar tadi. Berdasarkan hujah saudari kita sebentar tadi, dapatlah saya rumuskan bahawa terdapat banyak rujukan yang kita boleh buat untuk dijadikan rujukan agama kita. Oleh itu, umat Islam tidak seharusnya memutus asa dalam menimba ilmu agama. Alhamdulillah, usai sudah sesi yang pertama kita sebentar tadi. Saya pasti setelah para hadirin mendengar penerangan barisan panel kita yang cukup jelas sebentar tadi,
Tentu para hadirin mempunyai banyak persoalan yang ingin diajukan kepada barisan panel kita. Sebelum saya membuka tirai, izinkan saya bertanya kepada ahli panel, bolehkah kita meneruskan forum ini dengan sesi soal jawab bersama para pendengar? Sudah tentu boleh saudari. Ya, kami sangat mengalu-alukan jika terdapat sebarang pertanyaan yang tersemat dalam minda para pendengar. Alhamdulillah. Jadi saya membuka tirai untuk sesi soal jawab oleh para pendengar kepada ahli panel kita. Jangan senggan dan jangan silu. Para hadirin boleh saja bertanya sama ada dengan cara membuka mikrofon ataupun menulis di ruangan mesej. Jadi saya persilakan jika terdapat sebarang soalan. Itu dia soalan daripada saudari Aisyah Syahira binti Muhammad Riza di ruangan mesej yang berbunyi, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bolehkah kita sebagai umat Islam berlakon menyerupai orang kafir? Adakah ia menyebabkan penyelewengan akidah berlaku? Oh, soalan yang sangat menarik. Jadi saya persilakan ahli panel kita yang pertama untuk menjawab persoalan saya ini. Terima kasih kepada saudari atas soalan tersebut. Menyerupai orang-orang kafir adalah sesuatu yang terlarang dalam syariat dan terdapat dalil yang sahih tentang larangan tersebut dalam hadis-hadis berikut. Daripada Ibnu Umar arwahumah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia adalah dari kalangan mereka. Maksud menyerupai sesuatu kaum ini adalah dalam bentuk berpenampilan dengan pakaian mereka, memberi perilaku seperti gaya hidup mereka, beriktikad dalam atika mereka, berjalan di atas hidup dan petunjuk mereka, berpakaian seperti pakaian mereka dan mengikuti sebahagian perilaku mereka yang khusus. Oleh itu, untuk menjawab persoalan saudari, ya, menyerupai orang kafir akan menyebabkan penyelewengan akidah berlaku. Wah, terima kasih atas hujah saudari yang cukup lengkap sekali. Baiklah, kita teruskan forum kita dengan soalan lain yang telah diajukan di ruangan mesej daripada saudari Nur Lela Manja binti Ahmad yang berbunyi, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya pada pandangan Tuan, pada masa kini ramai golongan remaja yang terlalu obses akan sesuatu yang diminati seperti K-pop dan anime. Adakah ianya juga akan menyebabkan akidah umat Islam terpesong? Wah, soalan yang cukup menarik ya. Saya juga ingin tertanya-tanya jawapan untuk soalan ini. Jadi saya persilakan ahli panel kita yang kedua untuk menjawab persoalan ini. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, izinkan saya menyatakan bahawa kita harus sedar keinginan untuk dan kecintaan kepada kecantikan serta keindahan merupakan fitrah insani dan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Terdapat juga asal daripada Ibnu Syihab yang berkata, rehatkanlah hati-hati kalian, ada masa untuk urusan dunia, ada masa untuk urusan akhirat. Oleh itu, tidak salah bagi seseorang umat untuk meminati hiburan tersebut. Namun, minat yang terlampau sehingga menjadi terlalu fanatik boleh menyebabkan hal penyelewengan akidah berlaku. Justru, umat Islam haruslah berhati-hati dalam berhibur untuk mengelakkan penyelewengan akidah berlaku. Terima kasih saudara. Jadi bolehlah kita untuk teruskan untuk menonton K-pop ataupun anime ya? Boleh saja saudari, asalkan tidak lebih-lebih. Baiklah saudara, maaf. Baiklah saudara.
Jadi kita teruskan lagi dengan sesi soal jawab kita. Ada lagi satu soalan daripada dua orang, iaitu daripada Adin Imran bin Azmi dan juga daripada saudara Muhammad Amir Rafiq bin Muhammad Zaid, iaitu yang berbunyi, adakah dengan membaca dan mempelajari kitab agama lain dapat memesongkan akidah kita? Jadi saya persilakan ahli panel kita yang pertama untuk menjawab soalan ini. Terima kasih berkenaan dengan soalan tersebut. Adapun buku-buku keagamaan seperti teori agama Kristian, pengenalan terhadap agama Hindu dan sebagainya, ataupun buku-buku fahaman menyeleweng daripada ajaran Islam seperti pluralisme agama, maka hukumnya adalah haram bagi yang tidak mempunyai kefahaman agama yang mantap dan bimbingan guru yang dipercayai. Mempunyai kefahaman agama yang mantap dalam konteks ini bererti seseorang itu sudah mengetahui dan mendalami agama Islam, mempelajari dan berguru dengan guru fiqh yang dipercayai. Adanya perlu untuk menakis sebarang bentuk syubhah untuk memberi kefahaman yang jelas kepada umat Islam. Selain itu, tidak mengambil faedah yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Islam seperti sabda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Rahum, sentiasa mengutamakan kitab-kitab yang dikaryakan oleh ulama Islam yang tika dan masyhur seperti Imam Asy'arasti, Syekh Abu Zara dan lain-lain, serta mempunyai asas akidah yang kukuh dan ma'rif serta fahaman yang jelas berkenaan Islam dalam perkara yang boleh membatalkannya. Oleh itu, membaca dan mempelajari kitab agama lain tidaklah memisahkan akidah kita jika kita mempunyai kefahaman yang mantap. Terima kasih saudari. Saya harap soalan saudara, dua orang saudara sebentar tadi terjawab. Jadi kita teruskan dengan slot kita. Ada lagi satu soalan daripada Muhammad Syahrul Ikhwan bin Abdul Halim yang berbunyi, Assalamualaikum, saya ingin bertanya, pada zaman COVID-19 ini, apakah cara untuk kita sebagai umat Islam untuk meningkatkan lagi akidah kita? Jadi saya persilakan untuk ahli panel kita yang kedua untuk menjawab soalan ini. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Antara yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan lagi akidah sebagai umat Islam ialah kita boleh menggunakan teknologi yang semakin berkembang maju pada zaman ini. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan media sosial seperti Instagram dan Twitter untuk bersama-sama mengingatkan umat Islam yang lain untuk sentiasa menjaga akidah mereka. Selain itu, kita juga boleh mengadakan kelas akidah secara alam maya di platform seperti Google Meet ataupun Zoom, yang di mana sesiapa saja boleh menghadiri kelas tersebut secara percuma. Dengan ini, COVID-19 bukan penghalang atau alasan untuk umat Islam lupa dan lalai dalam menjaga dan meningkatkan lagi akidah mereka. Baiklah, terima kasih saudara. Jadi kita ni sebagai umat Islam tidak harus memutus asa dalam beribadah walau dalam apa jua keadaan. Baiklah, dengan ini saya buka lagi sesi soal jawab. Jika tiada apa-apa lagi yang ingin ditanyakan, nampaknya kita bolehlah berakhir di sini saja. Jadi saudara dan saudari ingin mengambil apa-apa lagi? Okay. Baiklah. Nampaknya masa juga tidak mengizinkan. Jadi sebelum itu saya ingin menambah sedikit sebanyak tentang forum kita pada hari ini. Hadirin, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Daripada surah Al-Imran ayat ke-103. Jadi konklusinya, kita dapat mengetahui bahawa antara akidah yang benar dan batil mempunyai satu benteng pemisah agar umat Islam dapat membezakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah.
Kita juga telah mengetahui bahawa terdapat pelbagai faktor yang mendorong umat Islam untuk terpesong daripada jalan yang benar. Namun, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, umat Islam haruslah mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terjebak dalam penyelewengan akidah ini. Justru itu, saya ingin mengambil peluang keemasan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita pada hari ini yang sudi untuk membicarakan tentang cabaran akidah semasa pada hari ini. Serta saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudi mendengar. Saya berharap agar forum kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada para hadirin yang sudi mendengar sehingga tamat forum ini. Oleh itu, izinkan saya mengakhiri forum ini dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.